Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pihak pengurusan Masjid Kota Damansara, Nadir Masjid, ahli jawatan kuasa masjid, barisan para imam, para muazzin, para asatidzah, pimpinan masyarakat, datuk datin, tuan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lafaz yang mulia lebih daripada memuji Allah dan berselawat kepada junjungan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga setiap daripada kita tergolong di kalangan hamba yang bersyukur apabila Allah berikan sesuatu, dan termasuk di kalangan hamba yang sabar apabila diuji dengan sesuatu ujian. Dan inilah erti kata iman, yang mana seseorang itu disentiasa ingat dia adalah hamba Tuhan. Pada kali ini kita nak sambung pembacaan kitab Sirah Nabawiyah Ar-Rahiqul Makhtum kita. Dan kali ini bersempena dengan hampirnya bulan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita nak dekat dengan bulan Rabiul Awal. Kita nak membaca tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang luar biasa. Dan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam kita boleh nampak pada banyak keadaan. Cumanya peristiwa yang kita nak pilih pada malam ini adalah peristiwa yang berlaku saat pembukaan kota Mekah. Sebab pada waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ada kekuatan untuk bunuh semua musuh-musuh Nabi. Mereka semua dah kalah depan mata Nabi. Dan pada waktu itu mereka pun tak ada tempat nak melarikan diri. Dan mereka dah ganggu Nabi bukan sekejap, lebih kurang 20 ke 23 tahun. Sebab 3 tahun pertama Nabi dakwah secara sembunyi, gangguan tersebut tidaklah teruk. Maka mereka dah ganggu Nabi 20 tahun ataupun 23 tahun. Cuba kalau kita ada orang ganggu kita dalam tempoh 20 tahun, 23 tahun, dan sekarang ni kita ada peluang untuk balas apa yang kita akan lakukan. Dan kita lihat apa yang Nabi SAW lakukan. Mungkin kita tak mampu nak menjadi seperti Nabi SAW, akan tetapi kita nak belajar daripada akhlak dan sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutamanya sifat pemaaf Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab akhirnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi datang bukan sekadar dengan membawa Al-Quran, Nabi datang bukan sekadar dengan membawa syariat, solat, puasa, zakat, tidak. Tapi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dengan untuk menyempurnakan akhlak, nak tunjukkan kepada manusia apakah akhlak yang sepatutnya manusia ada. Sebab di hari akhirat yang menjadikan kita dapat pahala yang banyak, dia bukan dengan ibadah yang kita nampak ibadah ni. Dia bukan dengan solat kita sahaja. Sebab solat tu memang tanggungjawab kita, kita memang kena buat, sama ada apa pun pahala. Tapi dalam hadis, hadis ni saya belajar ketika mana saya dekat mana, Felda mana, dekat Pahang.
Pada waktu tu ada orang ajar hadis, kemudian bila saya rujuk memang hadis tersebut ada. Lalu sabda Nabi SAW, ma min syai'in athqalu fil mizan min husnil khuluq. Tak ada amalan yang lebih memberatkan neraca timbangan amalan Allah pada hari kiamat. Nanti kita akan ada neraca, amalan kita ditimbang, hasanah baik kita, sayyi'ah buruk kita ditimbang. Lalu tak ada benda yang lebih memberatkan amalan manusia. Sabda Nabi SAW, min husnil khuluq, lebih daripada akhlak yang baik. Amalan yang paling banyak pahala dalam hadis tersebut, sabda Nabi adalah akhlak yang baik. Akhlak yang baik adalah amalan yang paling tinggi pahala dia. Sebab itu Nabi datang dengan membawa akhlak, yang mana kalaulah kita tak mampu nak contohi semua akhlak, kita cuba untuk tiru-tiru akhlak Nabi SAW. Dan apakah yang menyebabkan kita hilang pahala pula? Paling banyak pahala adalah akhlak. Tapi apakah yang menyebabkan kita hilang pahala pula? Nabi pernah tanya soalan yang sama kepada para sahabat. Sabda Nabi dalam hadis yang sahih, atadruna mal muflis, adakah kamu tahu wahai para sahabat apakah itu muflis? Maka para sahabat berikan definisi mereka, malla dinar wala dirham wala mata'ala, orang yang tak ada duit itu muflis wahai Nabi. Maka sabda Nabi SAW, itu bukan muflis. Sebab itu sementara je muflis dia bila tak ada duit. Tapi sabda Nabi SAW, muflis adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan solat dia. Solat dia banyak, bisolatin, dengan tanwin, pada waktu itu menggambarkan banyak solat dia. Wasiyamin, banyak puasa dia. Wasadaqatin, banyak sedekah dia. Amalan dia banyak. Namun pada waktu itu sabda Nabi SAW, dia menjadi muflis. Kenapa? Sebab pada waktu itu dia ada banyak akhlak yang tak baik dengan manusia. Wa qad syatama hadza, dia ada mengumpat orang tertentu. Wa qadhafa dama hadza, dia ada menuduh orang yang tertentu. Wa safaka dama hadza, dia ada menjatuhkan maruah orang yang tertentu. Maka Allah akan ambil amalan dia dan dibayar dalam bentuk amalan kepada orang yang dia ada akhlak yang tidak baik dengan orang tersebut. Alhamdulillah, moga Allah pelihara saya terutamanya dan juga setiap daripada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Lalu bersempena dengan kedatangan bulan Maulidur Rasul yang semakin hampir, kita nak membicarakan tentang akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu apakah akhlak Nabi? Kita boleh lihat waktu pembukaan kota Mekah. Lalu kenapa berlakunya pembukaan kota Mekah secara ringkas? Bukan Nabi nak tawan Mekah pun, tetapi kerana orang Quraisy langgar perjanjian damai dengan Nabi. Lalu kalau kita biasa dengar perjanjian Hudaibiyah, perjanjian Hudaibiyah berlaku pada hujung tahun 6 Hijrah. Maka dalam perjanjian tersebut orang Quraisy berjanji tak akan ganggu Nabi dan tak akan ganggu orang yang pada waktu itu join Nabi SAW. Maka antara kumpulan yang duduk dekat Mekah yang buat keputusan nak join Nabi adalah kabilah Khuza'ah. Khuza'ah pada waktu tu dia nak join Nabi, dia tak nak join Quraisy. Maka ketika mana berlakunya pada waktu itu perjanjian Hudaibiyah, Khuza'ah pilih untuk ikut Nabi SAW. Maka 2 tahun berlaku perdamaian. 2 tahun berdamai. Okey, bila dah 2 tahun berdamai, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sebentar. Okey, bila dah 2 tahun berdamai, orang Quraisy langgar perjanjian Nabi SAW pada tahun yang ke-8 Hijrah. Dia langgar. Mereka serang sekutu Nabi Khuza'ah. Maka orang Khuza'ah datang ke Madinah mengadu kepada Nabi SAW. Maka Nabi ambil tindakan dan pada waktu itu rupanya tentera Nabi dah ramai, 10,000 orang. Sebelum tu tentera Nabi paling ramai pun dalam Ahzab 3,000 je. Itu paling ramai. Tetapi bila Nabi dah tak ada gangguan daripada Quraisy, Nabi dapat berdakwah, hantar surat berdakwah sampai ke Rom, sampai ke Farsi, sampai ke Habsyah. Maka dalam tempoh 2 tahun, orang lelaki yang boleh berperang yang masuk Islam daripada 3,000 dah sampai kepada 10,000 orang.
Dekat sini kita belajar bagaimana halangan boleh pada waktu itu mengalihkan perhatian. Halangan. Nabi tak boleh nak berdakwah 6 tahun pertama sebab Quraisy asyik ganggu. Orang Yahudi Banu Nadir asyik ganggu. Maka Nabi tak boleh nak dakwah dengan selesa. Kita pun boleh belajar daripada sini, kadangkala kita tak boleh sampai kepada matlamat dan tujuan dalam kehidupan sebab kita cepat sangat terkesan dengan gangguan-gangguan kecil. Dan banyak gangguan kecil dalam kehidupan kita, yang mana pada waktu itu menjadikan kita tak sampai kepada matlamat yang kita nak, tujuan yang kita nak. Lalu dalam tempoh 2 tahun Nabi berdakwah, daripada 3,000 pada perang Ahzab jadi 10,000 tentera Islam. Dahsyat pada waktu itu perubahan dia. Maka Nabi SAW bawa tentera, dan kemudian dalam keadaan mereka ni dah banyak menzalimi Nabi, Nabi beri peluang. Maka kisahnya kita tahu Nabi SAW isytiharkan 3 tempat sebagai tempat yang aman, takkan diganggu. Barang siapa yang masuk rumah Abu Sufyan, man dakhala dara Abi Sufyan fahuwa amin. Barang siapa yang masuk rumah Abu Sufyan maka dia aman. Sebab Abu Sufyan pada waktu itu pemimpin Mekah, maka Nabi muliakan dia. Dekat sini kita belajar setiap orang perlu diberikan kemuliaan berdasarkan status dia. Padahal Abu Sufyan belum masuk Islam, tapi Nabi tetap hormat dia, Nabi muliakan dia. Dan banyak sahabat-sahabat, contohnya Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu, dia pemimpin kaum, Nabi muliakan dia. Tufail bin Amr Ad-Dawsi, pemimpin Banu Daus, Nabi muliakan dia. Lalu dalam keadaan kita selalu nampak orang Islam semua adalah sama, yang membezakan adalah takwa, tetapi Nabi ajar akhlak dan adab, bahawa orang yang ada jawatan yang tertentu patut dimuliakan. Maka sebab itu Nabi bersabda, siapa yang masuk rumah Abu Sufyan sebab dia pemimpin Mekah, maka dia aman. Siapa yang duduk dalam Baitullah, maka dia aman. Maksudnya duduk dalam Masjidil Haram. Dan siapa yang tak keluar daripada rumah dia, maka dia akan beroleh keamanan. Maka Nabi SAW kepung Mekah, dan pada waktu itu Nabi SAW masuk ke dalam kota Mekah. Masya Allah, ini akhlak Nabi. Kita, kalaulah kita dah menang, macam mana cara kita berjalan? Macam mana cara kita berjalan? Macam mana kan berdabik dada pada waktu itu, tinggi dada kita, kepala kita, dah menang dalam peperangan. Allahu Akbar. Bagaimanakah Nabi SAW masuk? Dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum disebut, Nabi SAW masuk daripada kawasan Zituwa. Nabi memang suka masuk daripada kawasan Zituwa. Waktu Nabi SAW buat haji wada', Nabi masuk daripada Zituwa. Zituwa ni kawasan ni masih ada, dia ada perigi kat situ. Dia ada perigi. Sebab itu kalau dalam mazhab Syafi'i, sunat sebelum masuk Mekah mandi. Sebab itu memang sunnah Nabi. Kalau kita belajar fiqh Syafi'i, apakah mandi-mandi sunat waktu nak buat umrah? Maka ketika nak pakai ihram, sunat mandi. Dan antaranya sebelum masuk Mekah sunat mandi. Kenapa? Sebab Nabi setiap kali nak masuk Mekah, kebanyakan waktu Nabi akan masuk melalui Zituwa. Kalau kita search Google Map guna tulisan bahasa Arab Bi'ru Zituwa, kita akan nampak gambar dia. Bahkan telaga tu masih ada, Bi'ru Zituwa, cuma dah ditutup dengan besi, dah ditutup, tapi telaga tu masih ada, telaga Zituwa. Lalu itu antara laluan yang Nabi suka masuk, daripada arah telaga Zituwa. Nabi akan mandi dulu dekat telaga tersebut, barulah Nabi SAW akan masuk ke Mekah. Dan telaga tu masih ada, cuma dah tak boleh guna sebab dah ada pagar dan ditutup dan sebagainya. Maka Nabi SAW masuk daripada arah telaga Zituwa. Macam mana keadaan Nabi masuk? Nabi masuk dalam keadaan menundukkan kepala sampai janggut Nabi bersentuh dengan binatang tunggangan Nabi. Ini tawaduknya Nabi. Nabi pada waktu itu menunggang unta baginda. Lalu Nabi bukannya menang, kita dah menang. Mana Quraisy? Mana orang Quraisy yang mana pada waktu ni sombong sangat? Tak. Nabi SAW bila menang, macam mana Nabi masuk Mekah?
dalam kitab Sirah Nabawiyah Ar-Rahiqul Maktum, janggut Nabi sentuh pada waktu itu unta Nabi SAW. Sangat tawaduk, sangat menunduk diri. Di sini pengajaran yang kita boleh dapat, supaya jangan sombong, kerana yang layak sombong hanyalah Allah, sebab semuanya milik Allah. Kita tak ada apa-apa pun nak sombong. Maka pada waktu itu kita belajar akhlak Nabi. Padahal ni musuh ketat, tapi pada waktu itu akhlak Nabi SAW. Dan kalau kita lihat dalam kitab Asy-Syama'il pun, cara Nabi berjalan begitu. Nabi kalau berjalan, Nabi akan berjalan ka'annama yanhattu min sabab. Dalam kitab Syama'il Muhammadiyah Imam Tirmizi, Nabi akan berjalan seolah-olah turun daripada tempat yang tinggi. Apa maksud dia? Maka kata para ulama hadis, maksudnya Nabi bila berjalan laju, Nabi tak adalah berjalan pada waktu itu perlahan. Kemudian taqalla', Nabi bila berjalan tak ada sirit kaki. Dan yang kedua, Nabi bila berjalan, Nabi menundukkan kepala. Nabi tak sombong ketika mana berjalan sallallahu alaihi wasallam. Maka itu keadaan Nabi bila masuk. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk dalam keadaan menundukkan kepala. Dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam terus menuju ke Baitullah. Dia ada perhentian-perhentian dia, tapi kita nak ringkaskan, Nabi terus masuk menuju ke Baitullah. Maka bila Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di Baitullah, benda pertama yang Nabi buat, Nabi tawaf 7 kali. Tawaf sunat. Ketika mana tawaf, Nabi jatuhkan berhala-berhala yang ada ratusan jumlahnya. Pada waktu itu Nabi membaca 2 ayat, surah Al-Isra ayat 81 dan surah Saba ayat 49, yang mana maknanya lebih kurang. Firman Allah, wa qul ja'al haq, dan katakanlah wahai Muhammad, kebenaran pasti datang. Wa zahaqal batil, kebatilan pasti hilang. Innal batila kana zahuqa, sememangnya kebatilan itu pasti akan lenyap. Cuma Allah beri pada waktu itu masa tempoh dia. Maka sambil baca ayat surah Al-Isra 81, Nabi jatuhkan satu demi satu berhala. Ayat yang kedua yang Nabi baca, qul ja'al haq, katakanlah wahai Muhammad, kebenaran pasti datang. Wa ma yubdi'ul batil, dan kebatilan tidak akan zahir. Wa ma yu'id, dan kebatilan tak akan berulang kembali. Maka sambil membacakan kedua ayat ini, Nabi SAW tolak berhala satu persatu dan jatuh ke tanah. Bila dah habis tawaf, maka Nabi SAW pada waktu tu Nabi tawaf dengan menunggang unta. Dan banyak kali Nabi tawaf dengan unta. Waktu Hajjatul Wada' pun Nabi tawaf dengan unta. Daripada situ kata para ulama fiqh, tak ada masalah nak menaiki kenderaan waktu tawaf. Macam contoh naik skuter, tak ada masalah. Ada setengah orang dia skeptikal, kenapa nak naik skuter padahal sihat? Tak ada masalah. Pada waktu tu kalau nak naik skuter, nak naik kenderaan, sebab Nabi waktu tawaf, ketika mana tawaf sunat, Nabi menaiki unta. Dan ketika mana Hajjatul Wada', Nabi tawaf dalam pada waktu itu menaiki unta. Lalu tak ada masalah. Sebenarnya nak menaiki skuter walaupun tak sakit, walaupun larat, walaupun kuat, dan pada waktu itu daripada sudut sempurnanya umrah adalah sempurna. Tidak ada pada waktu itu tak boleh naik skuter. Kenapa nak naik skuter? Kuat tubuh badan, sihat, muda. Terpulang pada keutamaan masing-masing. Maka Nabi SAW bila dah selesai tawaf, maka Nabi minta kunci Kaabah. Nabi SAW minta kunci Kaabah. Dan pemegang kunci Kaabah adalah pada waktu itu namanya Uthman bin Abi Talha. Uthman bin Abi Talha ni daripada Banu Abduddar. Kenapa perlu kita kenal Banu Abduddar? Sebab Banu Abduddar ni dia adalah pemegang panji-panji Quraisy waktu perang. Yang akan pegang bendera perang adalah Banu Abduddar. Dia tak ada boleh kabilah lain. Orang Quraisy ada 14 kabilah. Kalau kita nak faham struktur pemerintahan Quraisy, orang Quraisy ni ada 14 keluarga.
dia ada Banu Makhzum, keluarga Abu Jahal, dia ada Banu Abdul Syams, keluarga Abu Sufyan, dia ada Banu Hashim, keluarga Nabi, dia ada Banu Taim, keluarga Abu Bakar, dia ada Banu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Umar bin Khattab daripada Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah, apa keluarga Umar. Lalu dia ada kabilah Banu Adi, Umar bin Khattab daripada Banu Adi. Lalu dia ada pada waktu itu banyak pecahan keluarga, 14. Lalu yang akan pegang bendera adalah Banu Abdud Dar. Dan ketika mana Nabi minta kunci ni, Uthman bin Abi Talha dia tak nak bagi, sebab waktu perang Uhud yang terbunuh daripada kalangan pemegang bendera keluarga dia 11 orang. 11 orang. Cara orang Islam perang dalam Uhud adalah orang Islam attack pemegang bendera dulu. Siapa pegang bendera, orang Islam bunuh. Sebab bila jatuh je bendera, musuh akan lari. Itu cara para sahabat perang dalam perang Uhud. Sebab jumlah mereka tak ramai, 700. Jumlah musuh ada 3,000. Maka bagaimana cara tentera Islam perang? Antara banyak taktik yang Nabi susun, mereka target kepada pemegang bendera. Sebab itu lalu Nabi cerdik sebenarnya. Lalu sebab ketika mana semua 12 orang pemegang panji-panji Quraisy satu persatu pegang dia bunuh, pegang dia kena bunuh, pegang dia kena bunuh, maka tak ada siapa berani nak pegang bendera. Bila tak ada siapa yang berani pegang bendera, sebab itu orang Quraisy undurkan diri sebab bendera dah jatuh. Dan daripada situ Uthman bin Abi Talha pada awalnya dia tak nak serahkan kunci, sebab keluarga dia banyak kena bunuh ketika mana Uhud. Dalam keadaan dia tak ada masalah dengan Nabi pun, dia tak benci Nabi, cuma perasaan dia sebab keluarga dia banyak kena bunuh dengan tentera Islam pada waktu Uhud. Maka pada waktu itu Sayyidina Ali bin Abi Talib rampas kunci. Ali bin Abi Talib rampas kunci. Maka pada waktu itu turunlah ayat, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah perintahkan untuk pulangkan amanah kepada pemilik dia. Maka Nabi SAW pulangkan kunci Kaabah kepada Uthman bin Talha. Dan Nabi SAW bersabda, tidak ada yang akan mengambil kunci ini daripada kamu kecuali orang itu benar-benar zalim. Lalu sampai sekarang memang keluarga dia yang pegang kunci. Tak ada siapa yang berani ambil, sebab orang yang ambil pada waktu itu adalah orang yang zalim. Maka yang menjaga Baitullah adalah daripada keluarga Uthman bin Talha. Yang menjaga makam Nabi adalah kumpulan Aghawat, dipanggil Aghawat. Aghawat ni orang yang dilantik oleh Nuruddin Zanki, orang-orang daripada Habsyah, dipanggil Aghawat. Aghawat ni bahasa Ethiopia. Kalau kita baca dalam sirah, maksudnya keturunan mereka yang jaga, keturunan mereka yang jaga makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Uthman bin Talha bukakan pintu. Maka Nabi SAW masuk ke dalam Baitullah dengan dua orang sahabat yang lain, Bilal bin Rabah dan Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu. Nabi solat di dalam Baitullah. Kalau kita tengok sekarang ni dah ditunjukkan tempat Nabi solat, dia ada tempat dia, tempat kat mana Nabi solat bertentangan dengan pintu Kaabah. Kemudian kita ringkaskan, bila Nabi SAW selesai solat, maka Nabi SAW minta semua orang Quraisy dikumpulkan. Semua kena kumpul. Maka ketika mana semua orang Quraisy telah berkumpul, maka Nabi SAW pada waktu itu berikan khutbah ringkas. Nabi berikan khutbah ringkas tentang tidak ada yang layak disekutukan bagi Allah. Itu antara isi kandungan khutbah Nabi. Yang kedua, Nabi ingatkan Allah sentiasa bantu hamba dia, lambat ataupun cepat terpulang, tapi Allah sentiasa bantu hamba dia. Kemudian yang ketiga, Nabi SAW ingatkan bahawa semua darah-darah yang berlaku sebelum ini, semuanya pada waktu itu tak boleh lagi dituntut. Semua darah-darah pembunuhan, sebab orang Arab ni mereka akan tuntut darah keluarga mereka, kabilah mereka. Maka Nabi SAW pada waktu itu maafkan semua perkara tersebut, tidak boleh tuntut.
Kemudian Nabi SAW pada waktu itu ingatkan bahawa tidak ada kelayakan untuk sombong seperti mana zaman jahiliyah, kerana kemuliaan bukan kepada nasab, kemuliaan bukan kepada keturunan, semuanya datang daripada Adam. Adam dicipta daripada tanah. Kemuliaan hanyalah inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah takwa. Kenapa isi kandungan khutbah Nabi begitu? Sebab bangsa Arab yang paling mulia dan yang paling sombong adalah Quraisy. Bangsa Arab yang paling mulia dan yang paling sombong adalah Quraisy. Sebab itu mereka lambat masuk Islam, padahal Nabi daripada kalangan mereka. Dan memang orang Arab semuanya pandang tinggi kepada Quraisy. Sebab itu bila Quraisy masuk Islam, berduyun-duyun kabilah Arab yang lain masuk Islam. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Engkau akan lihat wahai Muhammad, bila datangnya kemenangan dan bantuan, idza jaa nasrullahi wal fath, bila berlakunya pembukaan kota Mekah, maka berduyun-duyun manusia akan masuk Islam. Maka pada waktu itu Nabi ingatkan, kemuliaan bukan keturunan wahai Quraisy, kemuliaan adalah disebabkan takwa. Kemudian Nabi tanya kepada Quraisy. Apa nak Nabi tanya kepada Quraisy pada waktu itu? Wahai Quraisy, apakah yang kamu sangka aku akan buat kepada kamu? Bayangkan, boleh kena bunuh ni, sebab mereka sakiti Nabi lama. Mereka pernah kurung Nabi 3 tahun. Kita punya PKP baru beberapa lama, pada waktu tu kita dah marah. Nabi pernah kena kurung 3 tahun. Tak boleh keluar, tak boleh berniaga, tak boleh berjual beli, tak boleh dapatkan makanan, tak boleh keluar daripada perkampungan Abu Talib. 3 tahun Nabi kena kurung, sampai wafat Khadijah, sampai meninggal dunia Abu Talib. 3 tahun, lama. Maka daripada sini Nabi tanya soalan kepada mereka, apa yang kamu sangka aku akan buat kepada kamu wahai Quraisy? Maka pada waktu itu orang Quraisy menjawab, khaira, kami harap wahai Muhammad, engkau akan berbuat baik kepada kami, kerana engkau adalah akhul karim, saudara kami yang mulia, dan anak kepada saudara kami yang mulia. Maka apa yang Nabi SAW bersabda, pendek je Nabi bercakap. Aku berkata kepada kamu, seperti mana Nabi Yusuf bercakap dengan saudara-saudara yang campak dia dalam perigi, dengan adik-beradik dia yang campak dalam perigi. Apakah kata-kata Nabi Yusuf? La tathriba alaikumul yaum, tidak akan ada sesiapa yang akan mencela perbuatan kamu yang lalu. Izhabu, pergi mana kamu nak pergi. Antum utaqaullah, aku bebaskan kamu semua kerana Allah. Dah selesai. Nabi tak paksa masuk Islam. Nabi SAW pada waktu itu tak paksa mereka untuk bayar apa yang mereka telah buat. Bahkan Nabi pesan kepada para sahabat, tak akan ada siapa yang mencela. Nabi maafkan mereka begitu sahaja. 20 tahun punya permusuhan. Banyak daripada kalangan sahabat yang kena bunuh, banyak daripada kalangan para sahabat yang syahid. Bahkan Nabi pun banyak yang hilang daripada keluarga. Apa ucapan Nabi? Takkan ada sesiapa yang mencela kamu. Pergi ke mana nak pergi. Antum utaqa, kamu semua dibebaskan kerana Allah. Lalu orang Quraisy terpinga-pinga. Mereka ni dendam dengan Nabi lama. Nabi ajak masuk Islam 13 tahun tak nak masuk. Tapi bila dengar ucapan kemaafan Nabi tadi, mereka pada waktu tu tak boleh nak faham Muhammad ni siapa. Pada waktu itu perbuatan dulu tak dicela, kemudian dimaafkan pula. Dan pada waktu itu Nabi langsung tak halau mereka, tak ambil tanah mereka, tak ambil apa-apa daripada mereka. Padahal mereka pernah rampas harta para sahabat, mereka pernah rampas banyak daripada rumah-rumah para sahabat. Bahkan Nabi pun tak ada rumah kat Mekah. Nabi tak ada rumah kat Mekah. Lepas Nabi hijrah, Nabi SAW dah tak ada apa-apa dekat Mekah. Nabi tak ada rumah, tak ada apa-apa. Tapi Nabi boleh maafkan begitu sahaja. Adakah mudah nak maafkan? Sebenarnya susah nak maafkan.
Benda yang paling susah adalah nak maafkan orang lain. Kita nak maafkan orang yang tak buat salah pada kita pun susah. Ada orang yang tak buat salah, tapi kerana kita tak suka dia, kita nak maafkan pun susah. Apatah lagi nak maafkan orang yang berlaku jahat pada kita. Maka orang Quraisy beberapa hari mereka tak tahu nak buat apa. Beberapa hari mereka tak tahu nak buat apa. Memang para sahabat pun tak ungkit cerita lama, Nabi pun tak ada ungkit, Nabi tak ada paksa mereka masuk Islam, Nabi tak ada rampas apa-apa daripada mereka. Cumanya Nabi pada waktu itu dah lantik Nabi punya governor yang baru, Nabi punya pemerintah yang baru, tetapi langsung tidak ada ungkitan lama. Bahkan anak Abu Jahal datang pun Nabi ingatkan dalam hadis, jangan sebut tentang orang yang telah mati. Jangan sebut tentang ayah Ikrimah, tentang Abu Jahal. Maka tak lama selepas itu, beberapa hari selepas itu, apa yang berlaku? Seluruh Mekah masuk Islam. Masya Allah. Seluruh Mekah masuk Islam. Orang macam Hindun, yang mana dia punya kejam, dia boleh makan hati Hamzah. Ada tak di antara kita yang boleh belah dada manusia, makan hati orang? Tak ada mungkin. Kita baik-baik semua. Hindun yang macam tu, dia punya dendam, dia punya marah, dia punya benci kepada Nabi, sampai dia sanggup belah dada Hamzah, makan organ dalaman Hamzah. Hindun pun akhirnya pada waktu itu masuk Islam. Dan Nabi tak paksa. Nabi langsung tak paksa. Kalau kita baca semua kitab sirah, Nabi langsung tak paksa. Seorang pun Nabi tak paksa. Tapi daripada sini kata para ulama sirah, benda yang mana tak sampai dengan dakwah mulut sebenarnya boleh sampai dengan dakwah akhlak, cuma lambat. Akhlak ni dia nak penetrate orang yang sombong ni, lambat. Akhlak ni dia nak penetrate, nak menembusi orang yang engkar enggan ni, akan ada. Tetapi pada waktu itu lambat. Cumanya kita tak mampu nak ada akhlak seperti Nabi SAW. Tetapi dekat sini kita boleh belajar tentang kemaafan Nabi SAW. Dan sebenarnya bila kita tak maafkan orang, yang sebenarnya yang tak selesa adalah kita. Kita yang tak selesa. Kita asyik ingat orang tu. Kita pada waktu itu sentiasa akan buat bergantung kepada orang yang kita tak maafkan. Kita hidup tak selesa. Tapi bila kita maafkan, maka sebenarnya kita telah kosongkan hati kita daripada keresahan. Sebab hati ini dia macam tu. Kalau diisi dengan kebencian, diisi dengan benda yang tak elok, dia akan menjadi tak tenteram. Kenapa? Sebab bukan fitrah hati. Sebab itu kalau kita tengok anak-anak yang sedang main kat luar, kita marah macam mana sekalipun anak kita, dia tetap senyum. Dia mungkin merajuk sekejap. Kenapa? Sebab dia tak ada simpan apa-apa dalam hati. Dia tenang, dia gembira, dia seronok. Maka begitulah juga sebenarnya dengan kemaafan, kita bukan berlaku baik kepada orang yang kita maafkan. Sebenarnya dengan kemaafan kita sedang baiki hati kita dan menjadikan hati kita tenang, menjadikan hati kita pada waktu itu tidak ada perkara-perkara yang tidak elok. Maka Nabi SAW maafkan mereka, dan daripada sini akhirnya semua orang Quraisy pada waktu itu masuk Islam. Yang dah lari, Ikrimah dah lari sampai Yaman, patah balik. Ada banyak lagi orang Quraisy yang dah lari tinggalkan Mekah, patah balik. Daripada sini kata para ulama, dengan akhlak orang yang jauh akan menjadi dekat. Orang Quraisy yang dah lari patah balik bila dengar akhlak Nabi. Sebaliknya, tanpa kemaafan, orang yang dekat, keluarga kita mungkin akan menjauhkan diri daripada kita. Manusia tak suka dengan orang yang tidak pemaaf. Lalu orang Quraisy yang dah lari, bila dengar kemaafan Nabi, mereka patah balik, bahkan menjadi seorang Islam yang baik.
Dan daripada sini kita belajar bahawa sifat pemaaf adalah sangat penting, dan bagaimana Nabi tak ungkit sedikit pun kejahatan, kekejaman, kezaliman orang Quraisy, terutamanya keluarga Abu Jahal Banu Makhzum. Nabi langsung tak ungkit tentang kejahatan mereka, menjadikan akhirnya bahkan anak kepada Abu Jahal, Ikrimah, menjadi seorang Islam yang sangat-sangat baik. Maka bila jatuhnya kota Mekah dan pada waktu itu orang Quraisy masuk Islam, maka kebanyakan kabilah Arab masuk Islam, kecuali yang tak nak masuk Islam, mereka mula kumpulkan tentera mereka. Itulah kabilah Taif, Banu Thaqif, kabilah Hawazin, dan ada beberapa kabilah yang lain. Dan daripada situ berlakulah peperangan besar yang terakhir di tanah Arab, iaitu peperangan Hunain. Sebab pada waktu itu penyembah-penyembah berhala, mereka kumpulkan kekuatan mereka kali terakhir, sebab orang Quraisy dah masuk Islam. Sebelum ini yang paling kuat Quraisy. Maka mereka kumpulkan kekuatan mereka, berlakulah peperangan Hunain. Dalam peperangan Hunain pun akhlak Nabi. Apa Nabi buat? Nabi pulangkan balik keluarga-keluarga mereka yang Nabi tawan. Padahal Nabi dah tawan keluarga mereka menjadi hamba. Berapa banyak jumlah keluarga mereka? Ribuan orang. Sebab pada waktu itu dalam peperangan Hunain, kabilah-kabilah penyembah berhala ni, mereka kata kita lawan Muhammad dengan bawa keluarga supaya kita tak lari dalam medan peperangan. Tetapi Nabi SAW bila mereka minta maaf, Nabi pulangkan keluarga mereka tanpa meletakkan syarat untuk masuk Islam, dan akhirnya mereka pun masuk Islam. Dan peperangan Hunain adalah peperangan yang terakhir di tanah Arab. Peperangan Tabuk bukan dengan orang Arab. Peperangan Tabuk adalah dengan bangsa Rom, namun ianya tak berlaku. Maka kita lihat bila berakhirnya peperangan Hunain, maka seluruh benua Arab menjadi Islam, bukan dengan kekerasan tetapi dengan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka daripada sini kita dapat belajar pentingnya untuk kita tiru akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutamanya sifat pemaaf. Kerana seperti mana kita suka Allah untuk maafkan kita, maka kita kena belajar untuk maafkan keluarga Allah. Siapakah keluarga Allah? Makhluk ni semua keluarga Allah. Al-khalqu kulluhum ayalullah, sabda Nabi. Makhluk ni semua keluarga Allah. Maka kalau kita nak Allah maafkan kita, kita kena belajar untuk maafkan keluarga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dapat sedikit sebanyak manfaat apa yang baik semestinya daripada Allah, yang tidak daripada kelemahan diri serta kekurangan ilmu. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang meluangkan masa untuk mendengar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih semua. Terima kasih banyak, jazakumullah.